Dunia ini penuh misteri dan kehilangan adalah antara yang paling menakutkan. Ada kes di mana seseorang hilang tanpa jejak, meninggalkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Hari ini, kita akan menyelami 3 kisah kehilangan yang sukar dijelaskan. Apakah yang berlaku? Siapakah mangsanya? Bersiaplah untuk mengungkap misteri yang belum terungkai. Pada 27 Januari, sebuah ekspedisi pendakian gunung dijalankan. Pendakian yang menuju ke puncak Gunung Ural. Sekumpulan pendaki yang terdiri daripada 9 orang dan diketuai oleh Igor Dyatlov. Namun, keterujaan mereka akhirnya bertukar menjadi satu tragedi yang tidak dapat terjangkau oleh akal manusia. Kematian yang penuh dengan misteri. Pada 1 Februari, mereka ditemui mati, bukan hanya kerana kecederaan, tetapi cara mereka mati yang penuh misteri. Mereka berlari keluar dari khemah dalam kepanikan, seolah-olah sesuatu yang mengerikan mengejar mereka. Khemah mereka ditemui koyak dari dalam, dan tiada siapa tahu mengapa mereka meninggalkan perlindungan suhu membeku. Ketika mayat mereka ditemui, satu-satunya petunjuk ialah kecederaan dalaman yang tidak dapat dijelaskan serta kehilangan organ tubuh seperti mata dan lidah. Ada yang percaya mereka diserang oleh sesuatu yang lebih kuat dari manusia. Mungkin makhluk yang tidak kita fahami atau eksperimen rahsia yang tersembunyi di sebalik gunung ini. Setiap teori menyarankan jawapan yang lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Apakah yang mereka lihat sebelum mereka melarikan diri dengan penuh ketakutan? Apakah yang benar-benar berlaku di Dyatlov Pass? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap daripada yang kita fahami. Sesuatu yang memburu mereka. Chris Kremers dan Lisanne Froon, 2 gadis dari Belanda, tiba di Panama dengan impian untuk meneroka dan melakukan kerja sukarelawan. Pada 1 April 2014, mereka memutuskan untuk mendaki El Pianista, sebuah laluan hutan yang terkenal dengan keindahannya. Namun, mereka tidak pernah pulang. Tiada siapa tahu apa yang sebenarnya berlaku. Namun, selepas beberapa hari tanpa berita, keluarga dan pihak berkuasa mula bimbang. Panggilan tidak dijawab dan jejak mereka seolah-olah lenyap. Pencarian pun dimulakan, tetapi tiada siapa bersedia untuk kebenaran yang bakal ditemui. Sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang dijangkakan. Pada hari mereka hilang, telefon mereka mencatatkan beberapa panggilan kecemasan, tetapi tiada satu pun berjaya disambungkan. Talian terputus secara misteri, seolah-olah
mereka berada di tempat tanpa liputan? Adakah mereka cuba meminta bantuan? Atau ada sesuatu yang menghalang isyarat mereka? Hingga kini, persoalan itu masih tidak terjawab. Hari-hari berikutnya, mereka terus mencuba. Tetapi selepas seminggu, panggilan terhenti. Kemudian, sesuatu yang pelik berlaku. Salah satu telefon dihidupkan semula. Lebih aneh, seseorang cuba memasukkan kod kunci berulang kali. Tetapi semuanya salah. Seolah-olah bukan pemilik asalnya yang cuba mengakses telefon itu. Siapakah yang memegangnya? Dua bulan selepas mereka hilang, seorang wanita tempatan menemui beg galas mereka. Anehnya, ia dalam keadaan sangat baik, seolah-olah baru ditinggalkan. Di dalamnya terdapat wang, pasport, telefon dan kamera mereka. Tetapi persoalannya, jika beg ini elok tanpa kesan cuaca, di manakah pemiliknya? Dan siapa yang meninggalkannya di situ? Lebih daripada 90 gambar diambil selepas mereka hilang. Kebanyakannya menunjukkan hutan gelap, batu besar dan sesuatu yang sukar dijelaskan. Namun, satu gambar paling aneh, rambut Chris kelihatan dalam kegelapan, seolah-olah diambil tanpa sengaja. Siapa yang mengambilnya? Dan mengapa begitu banyak gambar diambil pada malam itu? Berbulan-bulan berlalu dan akhirnya sebahagian tulang mereka ditemui, tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Tulang-tulang itu kelihatan seolah-olah telah dilunturkan dengan bahan kimia. Anehnya, tiada tanda gigitan haiwan atau kesan biasa proses penguraian. Apa yang sebenarnya berlaku kepada mereka? Dan siapa atau apa yang menyebabkan keadaan ini? Adakah mereka benar-benar tersesat? Atau adakah sesuatu yang lebih mengerikan berlaku kepada mereka? Mungkinkah mereka menemui sesuatu yang tidak sepatutnya? Atau ada kuasa gelap yang bersembunyi di sebalik tragedi ini? Hingga kini, tiada jawapan pasti. Hanya misteri yang terus menghantui sesiapa yang cuba mencari kebenaran. Hingga ke hari ini, tiada siapa yang tahu apa sebenarnya berlaku kepada Chris dan Lisan. Ada yang percaya mereka hanya tersesat, hilang dalam kejamnya alam liar. Namun, yang lain yakin ada sesuatu yang lebih jahat bersembunyi di dalam hutan itu. Sesuatu yang mereka temui, atau mungkin sesuatu yang menemui mereka terlebih dahulu. Apa yang mereka lihat pada malam itu? Apa yang membuat mereka terus mengambil gambar tanpa henti? Adakah sesuatu yang menghantui mereka dalam kegelapan? Dan mengapa tulang mereka ditemui dalam keadaan yang begitu aneh? Seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar berlaku. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terungkai, terus menghantui hingga ke hari ini. Pada musim panas 2014, Lars Mittank, pemuda 28 tahun dari Jerman, bercuti di Bulgaria bersama rakan-rakannya. Percutian yang sepatutnya menyeronokkan tiba-tiba berubah. Lars terlibat dalam pergaduhan kecil dengan beberapa individu tempatan, menyebabkan kecederaan di telinganya. Dan dari situlah misteri kehilangannya bermula. Kecederaannya kelihatan ringan,
tetapi doktor menasihatinya untuk berehat dan mengelak daripada terbang dalam masa terdekat. Akibatnya, rakan-rakannya pulang ke Jerman, meninggalkan Lars seorang diri di Bulgaria untuk pemulihan. Namun, tiada siapa yang tahu bahawa inilah kali terakhir dia akan dilihat. Selepas insiden itu, tingkah laku Lars berubah. Dia kelihatan gelisah dan sering mengirim mesej kepada ibunya, mengatakan dia berasa tidak selamat. Dia menginap di sebuah hotel murah berhampiran lapangan terbang, tetapi sesuatu yang menyeramkan berlaku di sana. Sesuatu yang membuatnya lari dalam ketakutan, seolah-olah ada yang memburunya. Lars memberitahu ibunya bahawa dia percaya seseorang mahu membunuhnya. Dia bercakap tentang lelaki misteri yang mengikutinya, tetapi tiada siapa tahu siapa yang dimaksudkannya. Adakah ia sekadar paranoia atau memang ada seseorang yang mengejarnya? Ketakutannya semakin menjadi-jadi, membawa kepada kehilangannya yang penuh misteri. Pada 8 Julai 2014, Lars bersedia untuk pulang ke Jerman. Dia tiba di lapangan terbang Varna, tetapi ketakutannya masih tidak reda. Semasa pemeriksaan terakhir dengan doktor sebelum penerbangan, sesuatu yang aneh berlaku. Lars tiba-tiba bangun dari kerusinya, melemparkan beg galasnya dan berlari keluar dari lapangan terbang dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Dia melintasi pintu kaca, melepasi pagar, dan terus berlari ke kawasan hutan berdekatan. Sejak itu, tiada siapa pernah melihat atau mendengar tentangnya lagi. Tiada siapa tahu mengapa Lars melarikan diri. Rakaman CCTV menunjukkan dia berlari keluar dari lapangan terbang, melompat pagar 2 meter, lalu menghilang ke dalam hutan. Itu kali terakhir dia dilihat. Tiada saksi, tiada jejak, hanya kesunyian hutan. Pihak berkuasa mencari, tetapi tiada petunjuk ke mana dia pergi. Misterinya kekal hingga kini. Sejak kehilangannya, banyak teori muncul. Ada yang percaya Lars mengalami gangguan mental akibat kecederaan kepalanya. Ada yang yakin dia dikejar seseorang, mungkin orang yang ditakutinya sejak insiden itu. Atau mungkin dia melarikan diri dari sesuatu yang hanya dia tahu, sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Hingga kini, Lars Mitang masih belum ditemui. Tiada mayat, tiada petunjuk, hanya rakaman CCTV yang mengerikan itu. Apa yang sebenarnya berlaku? Apa yang dia lihat sebelum melarikan diri? Adakah dia masih hidup? Atau telah menjadi sebahagian daripada misteri yang tidak akan pernah terungkai? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tiga kehilangan, tiga kisah tanpa jawapan. Adakah semuanya hanya kebetulan atau dunia ini menyimpan lebih banyak rahsia daripada yang kita bayangkan?
Mungkin ada sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang, sesuatu yang tidak mahu kita temui. Kerana kadang-kadang, kebenaran itu terlalu mengerikan untuk kita ketahui. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa kisah ini mengerikan dan penuh misteri, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah seram. Tekan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas video seterusnya. Kongsikan teori dan pendapat anda di ruangan komen. Mungkin bersama kita dapat merungkai misteri ini